kita confirm na'udzubillah, tapi siapa ahli neraka ni akan menjerit kepanasan dan tidak mampu untuk tahan walaupun hanya dalam masa sehari ataupun seminggu. Bayangkan betapa pedihnya sesaan yang berterusan dari saat ke saat dengan hanya bertambah panas, di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Di mana yang kita tahu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan diazab dengan azab yang lagi pedih daripada itu. Jadi orang kata azab yang paling ringan ni pun akan rasa sangatlah sakit, dan apatah lagi mereka yang kena azab api neraka ni berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Wallahu a'lam. Kita tahu yang di mana di hari akhirat ni, sehari bukanlah macam kita 24 jam. Sehari di alam akhirat ni bersamaan dengan berapa? Berapa? 50 alfin sanah, 50,000 tahun. Cuba bayangkan, kita ni baru hidup 18 tahun, 19 tahun, ataupun kita dah rasa sakit sikit, kita dah banyak merengek apa semua. Bayangkan kalau ahli neraka ni, mereka terpaksa menghadap benda ni selama beberapa tahun, berapa puluh tahun, tahun akhirat bukan tahun di dunia, tahun akhirat, dan benda tu berterusan sampailah dosa dia habis dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang keempat, an Abi Umamah Iyasi ibn Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama 'alayhi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, faqala wa in qadiban min arakin. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat ini, musannif membawa dua hadis. Yang pertama hadis dia ialah daripada Abu Umamah Ilyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seseorang Islam ataupun seseorang Muslim dengan bersumpah, maksud dia mengambil secara paksa ataupun merompak, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka bagi orang yang merompak tersebut dan mengharamkan syurga untuknya. Dan kemudian ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, kalau hanya barang yang sedikit sangat, mungkin ada sikit, mungkin kita ambil 10 sen, senang ceritalah, kalau konteks kita sekarang 10 sen ke 1 sen ke, Nabi SAW berkata, walaupun hanya sebilah kayu arak. Kayu arak ni maksudnya kayu yang digunakan untuk bersiwak. Jadi dalam hadis lain, kita akan ulas selepas ni, hadis lain, wa an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu qala lama kana yaum Khaybar aqbala nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahid wa fulanun shahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahid faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fi an-nari fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Rawahu Muslim. Jadi hadis lain mengatakan bahawa dari riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata setelah selesai peperangan Khaybar, iaitu peperangan akhir atau peperangan last bagi Nabi SAW selepas Fathul Makkah, ada segolongan di dalam kalangan sahabat Nabi SAW datang menghadap kepada Nabi dan mereka berkata si fulan ini mati syahid. Maksud dia ramailah ketika itu ada mati syahid. Jadi apabila disebut nama syahid tu, kata si fulan ni syahid, si fulan itu mati syahid. Ada beberapa orang mati syahid sehinggalah akhirnya mereka menyebut nama seorang lelaki, maka mereka kata si fulan ni mati syahid. Tapi Nabi SAW kata tidak, kalla. Kalla ni salah satu penegasan yang sangat tegas dalam bahasa Arab. Kalla, dia lebih daripada la. Kalla, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu Nabi, sayalah Nabi itu maksud dia, Nabi melihat orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka kerana apa? Disembunyikan selembar selendang ataupun selembar baju kemeja daripada harta rampasan.
apabila orang Muslim menang pada perang Khaybar melawan Yahudi, mereka ada banyak harta rampasan, maka salah seorang daripada sahabat ni dia sembunyikan sama ada selendang ataupun kemeja sebab ada ragu pada perawi hadis. Jadi Nabi kata orang ini dimasukkan ke dalam neraka sebab dia menyembunyikan harta rampasan perang. Padahal kita fikir macam benda tu dah harta rampasan, sepatutnya kita boleh ambil lah, senang cerita. Tapi disebabkan dia sembunyi tu dimasukkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, riwayat Imam Muslim. Keterangan Islam sangat melarang sesiapa sahaja yang mengambil hak orang lain tanpa izin daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak peribadi seseorang, maka siapa yang mengambil hak orang lain maka hendaklah dia mengembalikan kepada pemiliknya secara segera ataupun menyerahkan segera walaupun benda itu hanya sedikit sahaja. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja, iaitu apabila ia menganggap ringan padahal ia ialah berat, dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal daripada tuan punya barang tersebut. Jadi kalau katakan kita terambil barang orang ataupun kita tahu kita ambil barang kawan kita ambil pen dia ataupun kita ambil Maggi dia, macam hari tu, perumpamaan hari tu, kita ambil Maggi dia, lepas tu kita makan, kita tak minta halal kat dia, kalau dia tidak halalkan, maka nerakalah tempat dia. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain. Ini dari sudut kalau katakan brothers dan sisters ingin menjadi seorang seller, Shopee seller, TikTok seller, apa-apa seller, jadi kita hendaklah berhati-hati benda-benda macam ni. Dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram. Dan janganlah melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain kerana dengan demikian itu ia boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali, iaitu dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Isu-isu yang menggelakkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan, jamaah, organisasi ataupun yang diistilahkan pada masa yang sekarang dengan korupsi ataupun sakau. Kita sangat familiar dengan perkataan sakau dengan politik sekarang, adalah satu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Sekalipun ia digelakkan oleh dengan hanya selembar baju sahaja ataupun sehelai pakaian sahaja yang kita songlapkan, yang kita curi, maka kita akan diadili dengan benda tersebut. Jadi musannif kata tindakan keras itu akan diambil sekalipun kepada seseorang yang telah gugur mati syahid di medan perang. Ingat pahala syahid di medan perang ni, dia hanyalah ataupun ganjaran dia ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan orang kata minor thing ataupun benda yang kecil, dia pergi ambil baju ataupun pergi ambil selendang, maka tempat dia daripada syurga Allah tukarkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita nak ikutkan tentera yang berperang ataupun tentera yang berada di peperangan fisabilillah ni, sepatutnya dia masuk syurga, tapi benda lain yang berlaku sebenarnya. Jadi sayanglah kepada beliau, kepada dia yang tidak yang kata tidak menggunakan pahala dia tu sepatutnya masuk ke syurga, tapi dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada hadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi
fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fil nar. Rawahu Muslim. Jadi hadis kelima ini membicarakan tentang siapakah orang yang bankrupt ataupun orang yang muflis. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah bersabda, Nabi tanya kepada sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis, orang yang bankrupt? Jadi kalau ditanyakan kepada kita pun, kita akan jawab jawapan yang sama, iaitu sahabat menjawab, orang yang muflis ni ialah orang yang tak ada harta, tak ada duit, tak ada apa-apalah, maksud dia muflis, zero, kosong. Jadi lalu Nabi SAW berkata ataupun bersabda, sebenarnya orang yang muflis daripada kalangan umatku ini ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, pahala solat, pahala puasa dan pahala zakat. Tapi dia pernah mencaci maki, dia pernah mencaci maki seseorang, dia pernah menuduh seseorang, dia pernah makan harta seseorang, dia pernah tumpahkan darah seseorang ataupun telah membunuh seseorang dan pernah memukul seseorang. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu pahala kebaikan orang tadi. Orang tadi datang dengan solat, zakat, dengan puasa, maka pahala tu akan diberikan kepada orang yang teraniaya. Sehinggalah bila habis pahala dia tu, bila Allah dah ambil sikit, maka kosong pahala dia tu, maka akan diberikan beban dosa penganiayaan dia tu yang belum lagi selesai. Maksud dia kalau katakan pahala semua dah habis, dia akan terima pula beban dosa daripada orang yang teraniaya dengan dia tu, orang yang dizalimi tu. Maka akan diambil segala kesalahan orang yang teraniaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dilempar ke api neraka. Riwayat Imam Muslim. Jadi keterangan, kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada apa sahaja jenis dosa dan kesalahan yang mampu kita buat. Kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teraniaya ataupun dizalimi daripada perbuatan kita sendiri. Mungkin kita ni seorang kawan yang agak agresif. Kita pun tahu kita ni agak ganas. Kita ni agak samseng, senang cerita. Kita tahu diri kita ni. Kita tak perlu nak nafikan, tak perlu nak acah-acah innocent atau apa. Kita tahu diri kita. Kita tahu kawan kita ni selalu terasa dengan kita. Jadi kita banyak-banyak minta maaflah kepada kawan di sekeliling kita ataupun kepada kawan yang terasa dengan kita. Tak ada masalah dan minta maaf tu ialah percuma, free, tak perlu bayar pun. Tapi itulah perkataan yang paling susah yang kita nak sebut ataupun nak kita ungkapkan di mana kita berada di tempat yang salah. Dan selain daripada itu, kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita ni masih hidup di atas muka bumi ni. Kalau kita termakan, terambil, kita minta halal. Walaupun kita ni terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf daripada orang yang berkenaan. Mungkin setengah tu ada orang dah annoyed dengan kita, dah orang kata dah bosan ataupun dah jemu, dah rasa fed up dengan kita. Tapi macam mana pun kita kena settlekan masalah kita ni atas dunia ni. Kita tak nak benda ni berlanjutan di sana. Mungkin sesetengah kita ni kita kata tak apa, kita settle sana lah. Kita settle sana. Kalau boleh, dia wajib untuk kita settle di sini dulu supaya kita tak payah settle di sana. Bila kita settle di sana, cerita lain pula yang jadi. Sebab dari sana, kita punya currency dia ialah pahala dan dosa. Tu je currency dia. Tu je duit yang kita ada masa hari akhirat. Kalau kita ada banyak pahala, insya-Allah Allah boleh masukkan dalam syurga. Tapi bila kita ada banyak dosa, ada ke chance kita masuk syurga? Wallahu a'lam. Tapi orang kata secara
secara literal dia, bila kita banyak sangat dosa, bila banyak sangat bebanan dosa yang kita hadapi, Allah senang sahaja untuk masukkan kita dalam neraka, na'udzubillah. Dan musannif kata, biarlah kita ni dipandang rendah ataupun hina di dunia ni, asalkan kita ni terlepas daripada bebanan dosa pada hari kiamat. Kita hendaklah bersedia menebus dosa dan segala kesalahan walaupun dengan merendahkan diri dengan harta benda yang ada, kerana kita takut untuk menjadi orang yang terlambat sehinggalah tiba saat kematian ataupun kematian orang yang kita menzalimi daripada perbuatan kita. Jadi kita tak risau kalau kita sudah minta maaf dengan orang yang kita zalimi. Maksudnya kita pernah herdik kawan tu, kita pernah bully kawan tu, kita terus minta maaf. Sebab bila dia mati, kita tak ada peluang dah untuk kita minta maaf. Jadi sekiranya orang tu mati, kita terpaksalah berhadap dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, Rabbul Izzati, di mana di padang mahsyar nanti. Jadi kalau katakan kita tak settle lagi, maka perkara tersebut akan disettle di depan Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih adil daripada mahkamah sekarang. Mahkamah sekarang, macam kita tahu brother dan sisters, dia ialah mahkamah manusia. Mungkin manusia boleh melakukan kesilapan dan mungkin boleh menjadi adil. Tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah itu Maha Adil, tiada siapa yang boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So pada hari itu tiada siapa pun yang boleh melarikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang menzalimi, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ya, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, bagaimana kita nak menghadapi sakaratul maut. Mungkin hadis-hadis malam ini ada kaitan dengan kematian, supaya kita ni dapat beringat, dapat insaf sedikit tentang kejadian ataupun benda-benda yang kita akan lalui. Benda-benda ni kita akan lalu. Cepat atau lambat, insya-Allah kita akan mati. Yang tu jaminan. Adakah brothers dan sisters boleh garanti yang kita ni akan bangun esok pagi? Kita tak boleh nak garanti. So mati ini dia sangatlah dekat kepada kita. Kita pun tak tahu bila kita mati. Jadi Nabi SAW bagi tips lah bagaimana kita nak hadapi sakaratul maut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Rawahu At-Tirmidzi. Berkata daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika Nabi dah sakit, dah gering, maka Nabi diletakkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah ni nampaklah apa yang terjadi pada Nabi SAW, dan Aisyah dengarlah apa yang Nabi ucapkan ketika akhir hayat Nabi SAW. Jadi ketika tu ada di sisi Nabi sebuah mangkuk, sebuah orang kata qadah. Qadah ni sebenarnya sebuah gelas yang berisi air. Jadi ada macam inilah. Ni gelas. Okey. Kemudian beliau masukkan tangan dia ke dalam mangkuk tersebut, lalu menyapu muka dia sambil berdoa, ya Allah, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati wa sakaral maut.
Wa sakaral maut iaitu sakaral maut. Kita ambil direct pada bahasa Arab sakaral maut. Actually apa maksud sakaral maut? Sakara ni maksud dia ialah sukar. Kalau kita ada sukar iaitu sugar. English ambil pada bahasa Arab. Sugar ialah sugar lah, gula. Sakarat ni benda yang memaniskan kematian. Ada yang mati menjadi manis, ada mati yang menjadi pahit. Sebab tu Nabi sebut ghamaratil maut wa sakaratil maut. Jadi cuba bayangkan Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta baginda ni penghulu segala rasul, terpaksa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi sakaratul maut. Dan di situ kita dapat tengok betapa beratnya untuk melalui sakaratul maut. Ketika itu kita dah kata nazak. Nabi dah ketika itu dah nazak. Jadi kita bayangkan kita ni bagaimana kita pada ketika itu. Al-Musannif berkata, kita yang hanya salah seorang daripada umatnya yang dhaif dan rasanya sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan baik terhadap Allah Ta'ala maupun terhadap manusia ni, kalau kita tak sedar-sedar lagi, maka kita ni menjadi orang yang rugi. Kalau ada sedikit luka di badan, sudah terlalu sakit kita menanggung dia. Kalau dah ada sikit luka pun kita dah sakit. Maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak dicerai ataupun dicabut daripada badan. Oleh itu, marilah kita sama-sama membuat bekalan yang banyak dan persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang sangat pedih. Brothers and sisters, boleh bayangkan bagaimana satu benda daripada dalam badan kita ni ditarik keluar. Contoh, perut kita ni, kita ada perut, semua ada perut, betul tak? Semua ada perut. Cuba bayangkan perut ni ditarik sikit dikeluar melalui mulut. Boleh bayangkan? Ataupun kalau orang kata teknologi sekarang, kita masukkan kamera ke dalam perut melalui rongga badan. Nak masuk tu pun, cuba tanya kalau siapa-siapa ahli family yang pernah ada masalah tersebut ataupun masalah di dalam perut, dia masukkan kamera, tanya sakit ke tidak nak masuk tu. Kalau kita fikir should be masuk, senang je lah masuk kan. Tapi tu pun akan rasa sakit. Cuba bayangkan kalau benda ni, nyawa ni ditarik daripada badan ataupun ditarik daripada badan kita ni sikit demi sedikit sampai ke halqum dan sampai ke mulut dan ditarik. Jadi kesakitan tu dialami oleh semua orang. Sama ada dia baik, dia jahat, dia mukmin, dia muslim, dia kafir, dia akan rasa kepedihan ni. Even Nabi SAW pun merasakan hal yang sama. Sampailah Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi SAW minta pertolongan pada Allah supaya menolong, bukan menghapuskan, menolong. Kita kena tengok kat sini Nabi menggunakan perkataan menolong. Sebab benda ini ialah wajib. Benda ni benda yang fitrah. Apabila manusia nak mati, benda tu akan berlaku. Sama ada cepat ataupun lambat. Jadi kita hendaklah sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikurniakan dengan husnul khatimah, di mana mati di dalam keadaan beriman dan dapat menutur kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Jadi dan kita sentiasalah berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Banyak kes-kes di mana orang mukmin yang meninggal dengan husnul khatimah. Salah satu dia yang Ustaz ingat pada bulan Ramadan hari tu, di mana ada seorang pakcik ni, dia nak pergi solat tarawih. If I'm not mistaken, dia nak pergi solat tarawih. Dan pada dia angkat takbir tu, Allahu Akbar tu, terus dia meninggal. Dia terus rebah dan terus meninggal pada waktu tersebut.
Maka yang tu dinamakan sebagai husnul khatimah. Yang tu yang kita minta. Yang tu yang kita minta. Allahumma. Kita minta yang tu. Kita minta husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah. Amin. Ada satu kes yang Ustaz pernah ingat dekat Indonesia, if I'm not mistaken juga, di mana ada satu pasangan ni, dia ada beberapa orang anak perempuan, kalau tidak silap 3 anak perempuan, dan 3 anak perempuan dia ni meninggal ketika baca Quran. 3 sekali. Tapi bukan waktu yang samalah. Yang pertama tu meninggal, lepas tahun meninggal, yang anak kedua, anak ketiga tu pun meninggal ketika baca Al-Quran. Yang tu kita dah nampak husnul khatimah. Tu tiada, orang kata tiada la raiba fih, maksudnya tiada keraguan yang dia tu mati dalam husnul khatimah. Dan selain daripada itu, yang paling teruk masa Covid lah. Jadi masa Covid ni, ulama mengatakan bahawa siapa yang meninggal ketika Covid, kerana Covid, maka dikatakan ataupun dinyatakan mereka ini mati syahid. InsyaAllah mati syahid ni ialah husnul khatimah. Ada seorang lagi yang dia double husnul khatimah insyaAllah, iaitu seorang artis dahulu, iaitu Siti Sarah. Dia meninggal ketika Covid. Waktu tu dia kena Covid, dan waktu tu juga dia pregnant dan dia terpaksa lahirkan anak ketika dia tak sedar. Maksudnya doktor push anak tu sampailah dia bersalin, dan lepas bersalin dia meninggal. Jadi yang kita tahu mati syahid ni antaranya ialah mati ketika bersalin, dan tambah pula dia mati sebab Covid, berganda. Dan kita nampak penghijrahan kepada Siti Sarah. Mungkin boleh cek balik, rahimahullah. Boleh cek balik, boleh tengok macam mana dia berhijrah daripada dahulu sebelum ni, ketika dia menjadi artis, dan selepas Allah uji dia di mana dia tidak boleh menyanyi langsung. Ada satu tahap tahun 2016 kalau tak silap, dia menghadapi masalah di tekak dia, maksudnya dia tak boleh nyanyi dah, dia tak boleh tarik macam dulu. Jadi waktu tu dia dah slow down dan dia tidak menyanyi, dan dia berhijrah. Dan lepas hijrah tu dia buat macam-macam. Dia dah bertaubat apa semua, dia dah pergi umrah, dia banyak melakukan amal jariah, sedekah. Ada, kalau kita tengok dalam short YouTube, kita boleh tengok yang dia minta duit daripada Syuaib tu untuk bersedekah. Kita boleh tengok betapa Allah mengangkat darjat Siti Sarah ni. Kita boleh tengok dari satu sudut. Okey, yang seterusnya, hadis yang ke-7. Apabila kita cerita pasal hari kiamat, kita kena lalui satu kejadian, iaitu Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, iaitu dari hadis daripada An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara manusia ni kecuali akan dipercakapi ataupun akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dihadapkan di hadapan Allah, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu tu tiada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara ataupun menjadi peguam cara kepada orang lain. Lalu orang yang dicakap dengan Allah itu ataupun di hadapan Allah itu akan melihat sebelah kanan, dan dia akan melihat
dia tidak melihat melainkan pahala kebaikan yang pernah dia buat dahulu ketika di dunia. Jadi bila belah kanan, bila dia tengok ketika mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di belah kanan tu, dia akan nampak pahala. Dan apabila dia cuba melihat di sebelah kiri, dia akan melihat perbuatan jahat yang pernah dia lakukan ketika di atas muka bumi ini. Dan apabila dia melihat di hadapan, dia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Jadi belah kanan dia akan nampak pahala, belah kiri dia akan nampak dosa, dan di hadapan dia tu dia nampak api neraka. Maka tanamlah rasa takut, ataupun maka kita perlulah takut kepada api neraka, dan jauhilah sesaan dia walau kamu mampu bersedekah, walaupun kamu bersedekah dengan sebiji buah kurma sahaja. Jadi keterangan yang dicatatkan oleh Al-Musannif, cuba kita bayangkan betapa dahsyat dia suasana di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk ke mahkamah Malaysia ni, mahkamah syariah ke, mahkamah sivil ke, kita mungkin rasa takut, tapi kita mampu bersuara lagi. Mampu bersuara, mampu bercakap, mampu berkata-kata. Tapi tatkala di depan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada siapa pun yang mampu bercakap illa man adzinalahur rahman wa qala sawaba. Dan siapa pun tidak dibenarkan bercakap di depan Allah kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata benar, sawaba. Dan tiada siapa pun yang mampu tolong kita ni, tolong mampu orang, walaupun sahabat karib dia, walaupun isteri dia, walaupun anak dia. Siapa pun tak boleh bantu kita di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sendiri yang kena hadap apa yang kita buat. Bayangkan kita ni sebatang tubuh yang kerdil akan berdiri tegak di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, segala perbuatan kita, apa yang kita buat secara terang ataupun apa yang kita buat secara batin, secara tersembunyi, semua Allah tahu. Kita tak perlu nak sembunyikan apa-apa. Maka mampukah kita ni, cuba bayangkan, mampukah kita ni nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak dosa kita ni? Na'udzubillah min zalik. Dan apabila kita toleh di kanan, kita seolah-olah nak pahala kita ni tolong kita. Tapi apabila kita tengok kiri pula, harap-harapnya kiri ni tak lebih ataupun tidak banyak sebanyak kanan. Kita nak kanan ni lagi banyak daripada kiri. Tapi kalau katakan kiri ni banyak, kita banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah sahaja yang boleh padamkan, boleh deletkan, boleh swipekan kita punya dosa. Kenapa? Sebab Allah sahajalah, dengan rahmat Allah sahajalah yang boleh memberi kenikmatan syurga kepada hamba dia. Sebab apa? Sebab mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menilai secara detail apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, ataupun apa yang kita habiskan dengan waktu kita, apa yang kita buat dengan duit kita, apa yang kita buat terhadap family kita, terhadap kawan-kawan kita, apa yang kita kerjakan dengan ilmu kita. Jadi semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mahkamah Allah. Jadi sebelum ke syurga, kita ini ditimbal ataupun akan dihisab sama ada pahala ke banyak, dosa ke banyak. Jadi kalau kita nak perjalanan kita terus sampai ke syurga dengan tak ada halangan, kita banyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh masuk syurga biduni azabin wala iqab. Jadi Al-Musannif kata, yang lagi dahsyat, engkau cuba mengangkat kepalamu tapi kamu tidak kelihatan kecuali hanya api neraka yang terbentang luas sejauh mata memandang, sedangkan syurga masih jauh lagi di sebalik api itu.
Engkau mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka untuk sampai ke negeri syurga yang telah dijanjikan dan tempat idamanmu. Engkau belum pasti. Musannif berkata, engkau belum pasti, kita ni belum pasti. Apakah kita ni akan selamat sampai ke sana ataupun barangkali kita terjatuh di tengah perjalanan. Na'udzubillah min zalik. Ketika kakimu akan tergelincir daripada titian siratal mustaqim, yang mengakibatkan engkau akan jatuh ke jurang api neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita naik ke ke apa tu? Ke sirat ataupun titian sirat, maka ramai manusia akan semua akan melalui titian sirat ini dalam pelbagai cara. Ada yang merangkak, ada yang seperti kilat, ada yang seperti berjalan, ada yang berlari, ada pelbagai macam. Dan ada yang pastinya ramai yang akan jatuh ketika melalui titian sirat. Na'udzubillah min zalik, di mana di bawah titian sirat ini ada neraka yang Allah bentangkan untuk kepada siapa yang tergelincir daripada titian sirat. Jadi kita ni sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, fikir-fikirkanlah apa perjalanan yang kita nak set ataupun yang kita nak plan dalam kehidupan kita ni. Kita nak straight ke syurga, straight to heaven, ataupun go down into the deep hell. Tu je pilihan dia. Dalam syurga ataupun pada hari akhirat ni, syurga ataupun neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Kalau Rijalul A'raf, dia duduk tengah-tengah. Tapi apa kesudahan dia, nanti kita tengok cerita pasal Rijalul A'raf. Tapi senang cerita, syurga ataupun neraka. Kalau antum kepada brothers dan sisters nak menjadi ahli syurga, maka buatlah perbuatan ahli syurga. Kalau antum tak kisah dengan kehidupan antum, tak kisah dengan kehidupan korang, nak jadi ahli neraka, maka buatlah kerja ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuntasnya ataupun konklusi dia ialah plan dari sekarang kepada siapa yang dah menuju ataupun dah melakukan kerja-kerja ahli syurga, teruskan istiqamah. Tapi kepada siapa yang sedikit menyimpang, kita ada turn back, kita ada U-turn, kita boleh patah balik sebab pintu taubat tu masih terbuka, dan kita sama-samalah menjadi masyarakat yang menuju ke akhirat dan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.